Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Global Buddies Club. Okey. Nama diberi Lydia Kristina binti Muhammad Azim. So, boleh panggil Lydia. Sebelum ni Islamic Business School. Course Islamic Finance and Banking. And waktu tu dapat ke Istanbul, Turki pada tahun 2019. Tapi sekarang dah waktu 2019 kan, so sekarang 2021 dah habis belajar dah, dan dah kerja dah, Alhamdulillah. So berada dekat Turki waktu tu dalam 5 bulan jugalah. Okey, mobility ke Turki adalah salah satu benda yang agak rare di antara student-student UM. Sebab student-student UM ni biasa pergi ke China, Indonesia, Thailand. Kebanyakan ke sana lah. Ada pun lebih kurang ke France, ke Perancis and mungkin Jepun. But I think this one first time Iwa dengar ke Istanbul. Mungkin Lydia boleh sharekan lebih spesifik ke universiti mana tu Lydia pergi. Waktu dekat Turki tu dapat ke Istanbul Sabahattin Zaim University. It's a private university actually. So banyak fund kita daripada personal fund lah. And university support juga a bit. Tapi sebab dia private university kan, so kita memang banyak keluar expenses lah untuk nak cover cost dekat sana. Okay. So the first one tentang suasana belajar dekat sana lah kan, secara nak ceritanya waktu sampai dekat sana kita daftar subjek semua sendiri dekat sana, and kita ada respective lecturer yang dia appoint kita untuk jaga kita dekat sana. So lecturer tu lah yang akan jaga kita macam mana nak daftar subjek semua tu, and kita kena tallykan semua subjek-subjek tu dengan subjek yang boleh kita kita transfer dekat UUM. So memang waktu tu agak konflik sikit sebab waktu boleh beza. So nak bincang dengan orang yang ada dekat Malaysia ni sangat susah sebab diorang waktu kita tengah tidur diorang dah bangun, waktu kita tidur waktu kita bangun pula diorang tengah tidur. So memang konflik of time lah waktu dekat sana tu. Tapi everything fine kalau communicate very well lah dengan pihak dekat Turki, dengan pihak dekat UUM. Tapi nak cerita suasana dekat sana belajar tu, ayat yang mudah untuk faham adalah everything is very loose. Tak ada regulations yang ketat. You can wear anything you like. Macam kadang-kadang fashion show pun ada bila datang kelas. Kalau ada seorang tu, ada seorang ni lah yang paling Lydia ingat, bila kita datang kelas hari-hari perwatakan and personality dia berbeza mengikut baju dia yang dia pakai. Satu hari tu dia pakai baju macam gothic style, lepas tu esok dia macam macam Met Gala punya show. So depends pada individu tu sendiri, and no one judge about your fashion. Korang pakai lah apa benda sekalipun, no one judge about it. And ada juga waktu musim sejuk, ada yang datang tak mandi pun, pakai baju tidur je and datang kelas. And it's normal there. And korang datang je kelas kat sana, yang paling agak susah nak adapt sebab diorang bila communicate semua dalam bahasa Turki, dan kita dekat sana kena belajar sendiri bahasa Turki tu. So kita tak ada kelas exclusive class untuk belajar bahasa tu kan. Okay, tapi kalau macam orang lain, diorang belajar dekat sana, diorang ada like 1 year sebelum belajar degree dekat sana, diorang ada 1 tahun preparation untuk belajar bahasa Turki. So itu privilege untuk diorang lah. Tapi kalau kita macam Lydia sendiri, memang awal sampai sana terus belajar sendiri bahasa Turki tu. Download lah apps apa-apa masa belajar. Lepas tu dekat sana kalau nak kata belajar mudah, tak juga. Sebab diorang belajar memang semudah lah. Macam diorang ajar, lepas tu okay quiz. Tapi diorang punya standard dia sangat tinggi. Waktu kelas dia akan bercerita macam-macam. Dia akan cerita ni, tu kan, banyak. Cuma kalau exam je, dia akan ikut pada standard. So kat sana kalau
Macam Lydia jenis yang macam kalau tulis tu ikut merapu lah sikit kan. Tulis sini. Sebab kita rasa macam logik ni macam ni kot. Tapi dekat sana tak, dia ikut buku bulat. Exam dia pun sangat loose. Macam kita kena masuk exam macam mana? Kita masuk exam macam 30 minit sebelum kita dah masuk dewan. Betul tak? Betul. Dekat sana waktu mula exam pukul 10 macam tu lah. Pukul 10 pagi. 10 pagi tu lah baru semua orang masuk dekat dewan. And lecturer baru cakap, okay awak duduk sini. Okay awak duduk sini. Lepas tu dia bagi paper. Okay dah mulalah. Siapa dah dapat kertas mula. Kalau nak cerita pasal fasiliti bangunan lah, mungkin Lydia boleh bandingkan lah di antara UUM dan juga universiti yang Lydia pergi, macam mana daripada segi pembangunan di sana. Kalau pembangunan dekat kawasan Lydia tu, dia kan private university, so dia punya fasiliti dia sangat lengkap. Ada dorm khas untuk perempuan, nak masuk semua guna access card. Lepas tu ada library diorang pun sangat cantik sebab universiti tu universiti baru. So memang semua benda cantik. Tapi kalau nak apa yang persamaan dia, kalau UUM tu dia banyak pokok kan, macam scenery yang cantik. So sama juga dekat Turki pun dekat Izul tu pun macam tu juga. Dia ada scenery yang sangat cantik lah. Kalau musim bunga tu memang merata-rata lah bunga dekat kawasan tu. And diorang juga ada macam satu dusun buah-buahan apple. Tapi waktu tu tak berbuah lagi lah waktu tu. Okay, menarik. Mia boleh bayangkan ada universiti kat dalam sebuah kebun buah. Quite menarik. Yang paling best bila contoh kita balik kelas petang and then ada satu kawasan luas gila and ada macam taman, semua orang macam lepak-lepak, main gitar lah, main bola tampar. Benda tu macam very relaxing Journey. Surrounding lah, macam kita duduk kan, lepas tu macam berangin-angin. Oh bestnya. Itulah yang bestnya kat sana. Mia bayangan nampak macam cerita-cerita Rome dulu. Ya betul-betul. Kalau bangunan dekat sana kan dia macam ala-ala cinematic Rome macam tu. Betul. Mungkin boleh bayangkan macam dekat sana. Okay, Lydia dekat sana dalam tempoh yang agak lama, which is 4 bulan ke 6 bulan. Mungkin Lydia boleh sharekan daripada segi networking dekat sana. Mungkin Lydia ada kawan ke, ataupun macam mana Lydia uruskan diri Lydia, selain daripada yang tadi Lydia dah share pasal representative lecturer tu. Mungkin boleh? Okay, kalau untuk networking pula, Lydia sampai sana memang kita through dekat sana ada kawan-kawan community Indonesia dekat universiti tu. Tapi Malaysia tak ada. Malaysia dia dekat kawasan lain. Kawasan lain tu dia agak jauh lah dengan kawasan Lydia tu. So dekat situ ramai Indonesia, so kita selalu communicate dengan community Indonesia dekat situ. Diorang lah yang jaga kita orang lah dekat situ. Kita orang rapat dengan diorang juga. So banyak benda yang kita orang buat, diorang akan ajak lah. Diorang akan ajak, okay lepas ni kita akan ada macam event, jomlah join. So kita orang rapat daripada situ lah, daripada program diorang ajak. Tapi dekat sana juga ramai community Indonesia lelaki. Sebab dia perempuan kan. So kita kadang-kadang kita macam malu nak join, tapi kita macam tak apalah, join je lah. Kalau tak ada pengalaman pun kan. Tapi kita jaga-jagalah dekat sana. Yang paling penting adalah pandai jaga diri. Kalau tak pandai jaga diri tu kena kawal lah. So sebab macam-macam benda boleh jadi kan bila kita keluar sendiri. Lepas tu tapi ada juga orang Malaysia yang dekat sana. Kita work hard lah untuk nak jumpa juga dengan orang Malaysia kan. Kita pergi International Day, macam ada event dekat universiti diorang, and then kita pergi kat sana, kita jumpalah community Malaysia kat sana, kita kenal semua. Diorang juga ada satu organisation, nama dia MASAT, MASAT, MASAT. Yang itu semua community Malaysia dekat situ. So kalau in case kalau ada apa-apa ke, memang contact je dia through IG tu, and then communicate each other lah. Dia akan ada wakil perempuan ada, lelaki ada. Lepas tu ada juga waktu hari raya tu, waktu tu memang semua orang akan berkumpul. So memang sebenarnya rupanya ramai lagi orang komuniti Malaysia dekat sini. Tapi jarang jumpa sebab jauh. Tempat Lydia tu dia macam dekat bandar, tapi dia macam jauh sikit daripada tempat dia orang. Macam contoh Lydia dekat
kat mana dekat Selangor, yang diorang dekat Seremban, macam tu. Dia agak jauh lah nak pergi ke sana, tapi sebab mudah nak gerak dekat sana, transportation sangat-sangat baik. Maksudnya semua guna public transport. Kalau nak naik kalau kat sana panggil metro, kalau kat sini dia macam kapal terbang pula, dia macam LRT, kereta api. monorail. Macam monorail, LRT semua tu. Tapi kat sana panggil metro. So diorang ada apps yang boleh kita nak pergi mana, and then apps tu memang apps daripada apps dekat Turki tu. Faham? Untuk nak pergi satu tempat ke satu tempat. So mudah lah dekat situ. Menarik. Mungkin nanti Lydia boleh sharekan dengan Mio gambar-gambar Lydia naik. Kalau mungkin adalah kalau naik metro tu ke, ataupun pergi ke International Day tu ke. Okay. Bergerak kepada tadi Lydia dia share pasal International Day. Mungkin Lydia boleh sharekan juga apa aktiviti-aktiviti yang Lydia lalui sepanjang belajar dekat sana. Kalau aktiviti sebenarnya ada banyak, tapi antara aktiviti yang Lydia share tu macam ni, tak semua benda yang Lydia boleh buat lah. Sebabnya limitations of language. Sebab bila language ni, diorang sangat bangga dengan bahasa diorang, and diorang bila kita tak dapat cakap bahasa diorang macam turn off lah macam tu kan. So sebab tu diorang, kalau nak pergi mana, kita kena ada seorang yang at least boleh cakap bahasa Turki macam tu. So antara program yang join, ada conference. Diorang sangat-sangat banyak conference. Memang komuniti yang suka kat ilmu. Memang banyak lah bicara ilmu tu kan. And then kalau kat International Day tu memang macam biasalah, ada makan-makan. Lepas tu ada persembahan daripada setiap negara. Tapi yang paling meriah sekali biasanya adalah Indonesia, sebab diorang ada gendang lah apa semua sekali kan. Kita enjoy diorang. Lepas tu ada juga lawatan sambil belajar. Macam sebelum ni Lydia join pergi macam taman bunga. So dapat kenal ramai orang juga dekat sana. Lepas tu ada hari raya gathering. Tu pun antara aktiviti jugalah. Pergi satu tempat ke satu tempat kan. Waktu tu pergi satu rumah ni, Malay punya maksudnya komuniti Malaysia. Lepas tu kita makan-makan lah. Cumanya diorang dah rapat kan antara diorang. So kita macam boleh juga nak buat apa ni. Macam takes time lah nak rapat dengan diorang. Tapi tapi sampai sekarang ni ada je yang connect sampai sekarang ni. Macam tu lah. Itu bagusnya kalau kita pergi mobility, kita akan ada networking and also kita akan connect dengan ramai orang. Dan connection tu boleh kekal agak lama sebab mungkin sebab kita ada pengalaman yang berbeza daripada kita duduk kat negara kita sendiri. Kalau you guys prefer untuk melancong sambil belajar sejarah, you guys boleh pergi ke kota Istanbul. Banyak gila sejarah yang you guys boleh belajar. Sebab kat situlah ada kerajaan Rom, kat situlah ada kerajaan Konstantinopel, dekat situ jugalah ada kerajaan Sultan Al-Fatih. Dah jadi cikgu sejarah pula. Okay, baiklah Lydia, kita pun dah terkejar masa sebenarnya. Okay, mungkin Lydia boleh bagi kata-kata semangat dan juga kata-kata akhir lah, pesanan untuk student-student UM yang nak pergi mobility mungkin ke Istanbul. Apa pandangan Lydia dan juga 3 perkataan yang melambangkan mobility, program mobility ke Istanbul. Okay, so kalau untuk kata-kata terakhir, untuk sesiapa yang nak pergi ke Turki, pertama sekali belajar bahasa Turki. Awal-awal ni belajar betul-betul. Kedua, kalau nak pergi tu betulkan niat balik, betulkan niat lillahi ta'ala pergi sana untuk belajar, untuk bermusafir. Kan kalau kita bermusafir kan doa kita dimakbulkan kan. So kita kita pergi sana niat betul-betul, bukan niat hanya untuk ambil gambar, untuk ada memories. Itu sampingan sebenarnya. And then belajar juga tentang culture, perbezaan, dan daripada situ minda kita akan terbuka. Itu yang kedua. Yang ketiga, banyak-banyakkan berdoa dekat sana. Sebabnya itu antara benda yang Lydia rasa sangat miracle lah dekat sana. Bila banyak berdoa ni, sebab kat sana tu tanah barakah. So doa je tak apa-apa. Itu yang ketiga lah. So kalau
Kalau 3 perkataan, pertama miracle, kedua life, ketiga love. Sangat-sangat menarik. Baiklah Lydia, terima kasih sangat-sangat atas perkongsian Lydia pada malam ini. Saya yakin lagi percaya ramai sangat-sangat yang akan terbuka mata dan terbuka hati untuk pergi ke Istanbul, melanjutkan pelajaran ke Istanbul. Pasal kewangan tergantung kepada kemampuan diri. Kalau boleh pergi, pergilah. Sebab ada je yang pergi ke Jepun, ke Korea. If you guys mampu untuk pergi ke Istanbul pun tak ada masalah, boleh je pergi. Okay, itu saja pada kita. Jumpa lagi di next perkongsian, dan selamat malam. Bye.